Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah utuskan bagi setiap umat itu Rasul, masing-masing membawa seruan, abdikanlah diri kepada Allah dan jauhkanlah diri dari taghut. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita dapat bertemu setelah beberapa bulan kita tak bertemu. Dan sesiapa yang rutinnya tiap-tiap hari mendengar tazkirah kuliah, datang ke surau masjid, sekalipun dalam beberapa bulan ini kita tak mampu untuk meneruskan rutin tersebut, namun percayalah, kita sangka baik dengan Allah, mudah-mudahan pahala yang kita perolehi berterusan. Kerana ada hadis qudsi, apabila seseorang itu dihalang daripada melakukan amal soleh sebagaimana rutinnya kerana dia sakit ataupun ditimpa bala, Allah mengarahkan malaikat supaya terus merekod pahalanya sebagaimana biasa. Kerana situasi keadaan kita 3-4 bulan sebelum daripada ini bukan sebab kita tak nak buat, tetapi kita tak boleh buat. Tak boleh datang masjid ke, tak boleh datang surau, tak boleh dengar tazkirah ke. Jadi berbeza antara yang tak boleh dengan yang tak nak. Jadi yang tak boleh tu mudah-mudahan pahalanya berterusan. Amin. Baik, kita sambung ayat 57 Suratul Kahfi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Allah berfirman, tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan lupa akan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya disebabkan pegangan mereka yang buruk itu, kami jadikan tutupan berlapis-lapis ke atas hati mereka, menghalang mereka daripada memahaminya. Dan kami jadikan pada telinga mereka penyumbat yang menyebabkan mereka tidak dapat mendengar. Dan jika engkau menyeru mereka kepada petunjuk, maka dengan keadaan demikian mereka tidak sekali-kali akan beroleh hidayah selama-lamanya. Baik, ayat 57 ini menyentuh perilaku degil yang berlaku ke atas manusia yang egois, yang angkuh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkan kedegilan ini merupakan satu bentuk kezaliman. Allah mulakan ayat ini dengan firman-Nya, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Tidaklah ada yang lebih zalim. Tidaklah ada yang lebih zalim. Di dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkan kekufuran itu merupakan sebesar-besar kezaliman. Dalam surah Luqmanul Hakim berpesan
bahawasanya inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang dahsyat. Kezaliman yang dahsyat. Jadi zalim ini banyaklah berbahasanya. Antara yang selalu kita dengar definisi zalim adalah tidak meletakkan sesuatu di tempatnya. Berlaku jahat, berlaku angkuh, berpaling, itu semua masuk dalam maksud zalim. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan bentuk kezaliman yang cukup besar adalah kedegilan. Apabila dikemukakan peringatan daripada ayat-ayat Tuhan, peringatan daripada ayat-ayat Allah, fa'arada anha, lalu dia berpaling daripadanya. Dia berpaling, tidak suka mendengar peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia lupa apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Maksudnya apa? Apabila dikemukakan peringatan-peringatan, dia tidak mengaku, dan apatah lagi berasa bersalah. Jadi disebabkan itu antara nikmat yang menghubungkan kepada kemanisan iman adalah rasa bersalah. Kalau kita masih lagi ada rasa bersalah, bermaksud mudah-mudahan kita masih lagi dapat mengecapi kemanisan iman. Kerana peringatan itu hanya berfungsi ke atas hati yang ada rasa bersalah. Peringatan ke, tazkirah ke, bahkan untuk mendorong hati kita ni supaya sudi bertaubat dengan Allah, terlebih dahulu kena ada rasa bersalah. Kena ada rasa bersalah. Waktu bila? Waktu buat dosa. Waktu buat dosa kita ada rasa bersalah. Disebabkan rasa bersalah itulah menyebabkan kita terdorong untuk bertaubat. Tapi kalau tak rasa bersalah, kita nak bertaubat macam mana? Kita nak bertaubat macam mana? Dan kalau kita tak rasa bersalah, kita dengarlah orang nasihat macam mana sekalipun, kita tak akan terima nasihat. Kita tak akan terima nasihat. Jadi rasa bersalah itu merupakan satu nikmat. Rasa relax, tenang sahaja itu kalau membabitkan kesalahan, membabitkan dosa, kita masih lagi tenang, rasa relax sahaja, itu satu bencana ke atas hati kita. Disebabkan itu hadis Nabi SAW dalam mendefinisikan apakah itu maksud keangkuhan, Nabi katakan al-kibru baturul haq wa ghamtun nas. Keegoan itu sifatnya adalah menolak kebenaran dan memperlekeh manusia. Dan kerap kali na'udzubillah min zalik, kerap kali kalau kita dinasihati ataupun ditegur, syaitan akan bisikkan pada hati kita bentuk-bentuk alasan supaya dapat mewajarkan kesalahan kita. Antaranya kalau orang tegur kita, kita rasa ego kita tercabar, kita pun kata, alah, awak macam bagus sangat, awak macam baik sangat, kan? Jadi sebenarnya itu merupakan reaksi spontan, yang berlaku ke atas hati-hati yang ada sifat nifaq. Jadi dalam tafsiran ayat surah Al-Munafiqun, Allah katakan sifat golongan munafikin apabila diseru supaya beristighfar, minta ampun, rasa bersalah kepada Allah, maka reaksi spontan mereka apa? Lawwaru sahum, mereka geleng-gelengkan kepala. Mereka gelengkan kepala. Jadi hati-hati kalau ada orang nasihatkan kita ke, tegur kita ke, kita terus melenting, kemudian kita attack pribadi dia. Itu merupakan satu bentuk keangkuhan. Wa ghamtun nas, dan kita mempelekeh manusia. Ingat awak seorang baik, ingat awak confirm masuk syurga. Itu sebenarnya idea-idea syaitan. Dan kalau bahasa canggih sikit, itu merupakan reaksi-reaksi yang berbentuk falasi. Orang bincang lain, kita nak pertahankan ini, kita buka bab lain. Orang tegur kita punya kesilapan ataupun kealpaan, kita pula kata awak macam bagus sangat, padahal dia tak kata pun dia bagus.
Kan, dia tak kata pun dia bagus, dia tak kata pun dia confirm masuk syurga, tapi kita buat andaian-andaian untuk melupuskan relevansi nasihat dia. Itu merupakan falasi yang kerap kali berlaku ke atas orang-orang yang angkuh apabila dikemukakan nasihat, dikemukakan pedoman. Baik, jadi Allah katakan wa nasiya ma qaddamat yadah. Mereka orang seperti ini melupakan apa yang telah dilakukan oleh tangan. Yang pertama, tak mengaku bersalah. Yang kedua, kesalahannya banyak sangat sampai tak berapa nak ingat. Tak berapa nak ingat apa bentuk kesalahannya. Jadi disebabkan itu amalan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, sebelum dia tidur dia hitung kesalahan-kesalahan dosa-dosa dia. Maksudnya bila dia hitung kesalahan dosa dia, maksudnya kesalahan dia tu sikit sangat. Kalau standard macam kita ni, kalau kita nak hitung kesalahan dosa kita ni, rasanya tak terhitung lah sebab banyak sangat. Sebab banyak sangat. Dan rasa banyak dosa itu perlu. Kita jangan rasa dosa kita ni sikit. Sebab kalau kita rasa dosa kita ni sikit, takkanlah Allah nak masukkan pada neraka pada kita. Akhir sekali kita tak rasa bersalah, kita tak bertaubat. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu. Sesungguhnya kami jadikan kami jadikan ke atas hati-hati mereka. Bermaksud hati manusia seperti ini asalnya neutral, asalnya baik sahaja. Jadi dalam Al-Quran ada beberapa istilah yang merujuk kepada anggota ataupun bahagian yang lebih kurang sama tetapi fungsinya berbeza-beza. Antaranya Allah sebutkan dari sudut elemen emosi, perasaan. Allah gunakan perkataan sadrun dalam doa Nabi Musa. Nabi Musa kata apa? Rabbi syrahli sadri. Wahai Allah, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Dalam beberapa ayat yang lain pun Allah gunakan perkataan sadr, merujuk kepada perasaan. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab, sadr ni maksudnya lebih merujuk pada perasaan dada, dada secara fizikal. Tapi fungsi perkataan itu adalah fungsi merujuk kepada perasaan, emosi, sadr. Kalau qalbun, kalau orang Melayu panggil kalbu. Itu ambil daripada bahasa Arab, qalbun, jamak pluralnya qulub. Hati, qalb, hati lebih merujuk kepada tempat bersarangnya ilmu, tempat ilmu. Hati, ilmu ni. Sebab itu dalam banyak ayat Al-Quran pun bila Allah jelaskan soal ilmu, pengetahuan dan begitu juga berkenaan memperolehi kebenaran, Allah gunakan istilah qalbu. Kalbu lah senang cerita. Ada istilah pula yang Allah gunakan, istilah fuad. Orang Melayu pun ramai nama fuad. Fuad ini macam mana ya? Fuad ini lebih kepada upaya berfikir. Upaya berfikir. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan fuad, daya berfikir. Yang paling dalam sekali adalah lub. Mungkin asing juga kita dengan lub, tapi kalau bila disebut ulul albab, orang yang memiliki lub, hati nurani yang dalam, bermaksud dari sudut daya berfikiran dia pun waras, dari sudut hati dia pun jernih, dari sudut pertimbangan dia pun matang. Itu ulul albab. Maka
Kalau tengok sebagai contoh dalam ayat qisas, walakum fil qisas ya hayatu ya ulil albab, sesungguhnya pada undang-undang qisas itu ada jaminan nyawa keselamatan wahai ulil albab. Maksudnya apa? Dari sudut iman dia clear, perintah Allah itu dia kena ikut. Dari sudut kewarasan dia tahu, dia dapat faham undang-undang qisas itu mendatangkan kebaikan, manfaat, keselamatan. Logik, maksudnya dari sudut logik, dari sudut emosi, dari sudut iman, dia lepas, dia clear. Itu ulul albab, orang-orang yang memiliki lub, hati nurani yang jernih. Jadi istilah dalam Quran ini pada bahagian yang lebih kurang sama, sadrun, qalbun, fuadun, lub. Ada empat. Ada empat. Jadi kita kena tengok step kita. Kalau kita sikit-sikit nak mengamuk, sikit-sikit nak mengamuk, sadrun kita ada masalah emosional je kan. Kalau belajar tak masuk-masuk, tak masuk-masuk. Orang cakap benda yang terang pun kita susah nak terima. Itu qalbun kita ada problem. Kalau kita tak boleh berfikir dengan fikiran yang baik, secara manusiawi kita, itu fuad kita ada problem. Jadi kalau kita perasaan pun negatif, cara berfikir pun negatif, boleh ambil pengetahuan-pengetahuan yang jahat sahaja, benda yang betul-betul dia tak boleh nak proses, benda fitnah itulah yang dicari-cari, itu loop itu bermasalah. Baik, ini kayanya bahasa Arab, bahasa Quran. Jadi inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu. Kami jadikan asalnya hati dulu, okey. Kemudian inna ja'alna, dalam pertemuan yang lepas tak silap kita dah bahaskan khalaqa dan ja'ala. Khalaqa ini Allah ciptakan daripada tak ada jadi ada. Tapi ja'ala tu apa? Dia dah ada dah, tetapi Allah ubah keadaannya. Bumi yang asalnya tak ada apa, Allah ubah bumi ini jadi subur macam-macam daya tarikan. Itu ja'ala. Allah ciptakan bumi, khalaqa. Allah tumbuhkan flora, Allah ciptakan fauna macam-macam, itu ja'ala. Begitu juga dalam konteks ayat ini, hati manusia, hati pada asalnya elok, bersih. Tetapi apabila larut dengan segala dosa kesalahan yang tidak ada rasa bersalah langsung, maka hatinya dijadikan rosak. Maka Allah sumbatkan hati itu dengan akinnatan, dengan pelindung, dengan penebat nasihat. Penebat nasihat ke, penebat peringatan ke, hati itu jadi tertebat. Tak boleh nak terima benda-benda yang baik. Baik, tutupan berlapis-lapis ke atas hati mereka. Ayyafqahu, menyebabkan mereka tak faham. Allah gunakan perkataan ayyafqahu. Maka disebabkan itu, dalam Al-Quran, bila Allah sebutkan perkataan faqaha, yafqahun, merujuk kepada peranan iman ataupun komitmen iman. Fahum la yafqahun, sebagai contoh cerita berkenaan golongan munafikin. Allah katakan mereka tidak faham. Maksudnya apa? Nasihat macam mana sekalipun, bagilah hadis Quran macam mana sekalipun, bagilah logik macam mana sekalipun, mereka tidak berdaya untuk faham. Jadi secara bahasanya faqaha bermaksud fahmud daqiq. Fahmud daqiq iaitu kefahaman yang dalam. Lama tak naik kot. Baik. Sebab itu ilmu fiqhun, ilmu fiqh, ilmu kefahaman secara mendalam, itu fiqh. Fiqh. Tapi orang Melayu kita panggil fiqh.
dengan kaf. Lain pula kalau fiqhun dengan qaf, kefahaman yang dalam. Tapi kalau fikah dan kaf dengan kaf, maksudnya bergurau ataupun menduga. Sebab tu orang kita suka gurau, sebab mengaji ilmu fiqah. Dalam pepatah Arab, as-su'al litafaqquh la litafaqquh. Dengar macam sama je. Soalan itu untuk kita nak faham, bukan untuk main-main ataupun menduga. Litafaqquh la litafaqquh. Qaf dengan kaf tu sensitif bahasa Arab. Baik. Jadi menyebabkan hati itu tidak faham. Tidak faham. Jadi dalam penjelasan para ulama, kenapa ada orang yang Allah tak bagi hidayah pada dia? Kadang-kadang kita duk nampak macam Allah sahaja tak bagi hidayah. Cuma antara rumusan para ulama, orang yang tidak memperolehi hidayah adalah orang yang bila dia buat kesalahan dalam keadaan dia tahu itu salah, kemudian dia selesa dengan kesalahan tersebut, memang tak dapat hidayah. Na'udzubillah min zalik. Orang beriman dia buat dosa, dia orang beriman buat dosa. Banyak dosa, banyak juga dosa orang beriman ni. Tapi setiap dosa tu, kalau ditanya, dia tahu itu dosa dan dia malu itu dosa, dia rasa bersalah, itu adalah dosa. Maka selagi mana ada sifat mengakui kesalahan, rasa malu dan rasa berdosa terhadap kesalahan, mudah-mudahan boleh lagi dapat hidayah. Tapi yang tak dapat hidayahnya jenis macam mana? Buat salah, telah dibagi tahu kesalahan tersebut, kemudian dia kata, lah apa salahnya? Ikut suka aku lah. Ini bahaya. Ini bahaya. Jadi istilahnya apa? Kalau kita melakukan dosa kesalahan, kita bermukim di atas dosa kesalahan tersebut. Kita rasa santai, relax, tidak ada rasa bersalah, maka Allah tak bagi hidayah. Allah tak bagi hidayah. Jadi kadang-kadang kita tengok, na'udzubillah kita juga kan. Tapi kadang-kadang kita tengok, kenapa orang ni tak faham-faham. Nak kata dah bagi hujah, dah bagi hujah, dah bagi bukti, dah bagi bukti, dah bagi dalil apa semua, dah bagi. Secara logik, rasional, dah bagi. Tapi kenapa tak faham-faham? Oh, sebab Allah tak bagi hidayah pada dia. Memang Allah tak bagi hidayah. Tapi kenapa Allah tak bagi hidayah? Bermula daripada kecenderungan dia yang memang tak nak benda baik. Memang tak nak benda baik. Maka disebabkan itu orang jahat macam mana sekalipun, tapi dia ada kecenderungan nak pada benda baik. Ada lagi potensi. Ada lagi potensi. Jangan kita tak ada berharap pada benda baik. Baik. Wa fi azanihim waqra, dan telinga mereka penyumbat. Allah sumbat dalam telinga mereka penyumbat. Jadi menarik di dalam Al-Quran, setiap istilah-istilah itu ada peranannya, ada fungsinya. Sebagai contoh, telinga. Dalam ayat Al-Quran yang banyak, Allah kerap kali mendahulukan pendengaran kemudian penglihatan. Kerana memang telinga ini merupakan alat untuk mendengar, dan mendengar merupakan deria utama untuk memperolehi hidayah. Banyak dalam ayat yang awal tadi dibacakan, inna sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan. Pendengaran dulu, penglihatan. Dari sudut nikmat yang Allah kurniakan, memang Allah bagi pendengaran dulu. Memang Allah bagi pendengaran dulu. Maka didengarkan dengan azan supaya kehidupan kita dirasmikan dengan permulaan yang baik. Mula-mula pendengaran, dan kemudian saat manusia nak mati, akhir sekali ditarik oleh Allah adalah pendengaran. Kenapa? Deria yang paling awal Allah bagi pendengaran, deria paling akhir Allah tarik adalah pendengaran. Kerana pendengaran ini merupakan laluan utama untuk beroleh hidayah.
Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah katakan alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah. Golongan yang mendengar perkataan yang baik, kemudian mengikuti jalan yang baik, mengikuti ajaran yang baik, mereka itulah yang beroleh hidayah. Mendengar, Allah kaitkan hidayah itu dengan mendengar. Maka majlis ilmu ringkas kita, walaupun ringkas-ringkas sambil-sambil ngantuk dengar, ini merupakan majlis hidayah untuk kita dapat hidayah. Itu saya tak kisah kalau tuan-tuan tutup mata. Tutup mata tak apa. Yang penting telinga tak boleh nak tutup. Maha adil Allah. Deria yang lain kita boleh tutup. Mulut boleh tutup, mata boleh tutup, tapi telinga kita tak boleh tutup. Kita tutup sumbat pun kita boleh dengar lagi sipi-sipi. Sebab apa? Pendengaran ini merupakan ruang untuk kita beroleh hidayah. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Dan jika engkau menyeru mereka kepada petunjuk, kepada hidayah, jadi hidayah ini sebahagiannya datang dengan ilmu. Datang dengan ilmu, datang dengan pengetahuan. Jadi kadang-kadang salah faham di kalangan orang kita, hidayah ni macam tiba-tiba ada deja vu, tiba-tiba nak jadi baik. Memang itu sebahagian daripada bentuk hidayah, tetapi sebahagian besar bentuk hidayah itu adalah pengetahuan. Apabila kita tahu mana jalan baik, mana jalan buruk, kita ikut jalan yang baik, bermula dari pengetahuan, itu adalah hidayah. Dalam ayat Quran Allah katakan apa? Allah katakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab melainkan kami dah kirimkan rasul untuk bagi tahu. Bila kita dah diberitahu, maka hidayah telah pun sampai. Jadi bukan hidayah ini mood. Saya tadi belum sampai hidayah sebab apa? Sebenarnya belum ada mood. Sedangkan Allah kata bila rasul tu dah datang, Allah dah kirimkan rasul, dah bagi tahu pada kamu mana halal, mana haram, mana betul, mana tak betul. Jadi hidayah dah sampai pada kamu. Tapi kamu nak ikut ke tak nak ikut, itu terletak pada masing-masing. Jadi sebenarnya kalau orang Melayu kata belum sampai seru, sebenarnya seru dah sampai lama dah. Macam mana sampai tu? Cuba tanya. Kamu tahu tak benda ni wajib? Tahu benda ni wajib. Maka itu hidayah. Hidayah dah sampai. Hidayah dah sampai. Nabi diutuskan pada bukan sekadar Arab, bahkan orang Melayu apa semua. Dah sampai. Baik. Wa in tad'uhum ilal huda, dan jika engkau menyeru mereka kepada petunjuk, maka dengan keadaan demikian mereka tidak sekali-kali akan beroleh hidayah selama-lamanya. Jadi banyak kisah di mana orang-orang yang sudah tahu jalan Islam yang benar itu bagaimana, tetapi disebabkan kepentingan dunia dia tak sanggup nak ikut jalan Islam itu. Maka sekalipun dia sudah tahu tetapi dia tidak bersedia, maka dia tetap gagal untuk ikut kebenaran. Ini cerita sebagai contoh cerita Firaun. Firaun kata apa? Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Sebelum tenggelam, Firaun sempat kata wa ana minal muslimin, aku ni di kalangan orang Islam. Jadi Firaun rupa-rupanya selama Firaun lawan Nabi Musa tu, dia dah tahu Nabi Musa tu betul. Tapi disebabkan kepentingan, waktu dia tenggelam tu tak ada siapa pun ingatkan Firaun, tak ada ustaz yang datang ingatkan Firaun, mengajar Firaun. Tapi waktu dia tenggelam, setelah kepentingan dunia telah melenyap, barulah waktu itu Firaun boleh mengakui. Tetapi tetap Allah tak terima iman dia. Sebab apa Allah tak terima iman dia? Yang pertama terlambat, yang kedua dia hanya sempat beriman dengan Allah. Dia tak sempat beriman dengan Nabi Musa. Nak beriman dengan Nabi Musa macam mana? Dia on the way nak kejar Nabi Musa.
Jadi itu cerita Fir'aun. Itu cerita Maharaja Rom Timur, Heraklius. Dia tahu Islam tu betul, Muhammad tu betul, dia tahu. Tapi bila dia kata aku nak masuk Islam, segala pemuka-pemuka dia, kalau zaman kita ini ahli-ahli parlimen dia semua letak ancaman, kalau kamu ikut Muhammad, kami akan buat undi tak percaya pada kamu. Ini cerita mudah, olah mudah gitulah. Daripada hadis yang sahih yang diceritakan oleh Abu Sufyan setelah dia masuk Islam. Jadi disebabkan kepentingan dunia yang dia pegang tu, padahal dia dah tahu Muhammad inilah yang diceritakan oleh Injil dulu. Heraklius ni Nasrani. Ini Muhammad yang diceritakan oleh Injil, dipesan oleh Isa dulu. Kita kena ikut. Tapi bila dah digertak oleh orang keliling belalang dia, Heraklius pun cancel nak masuk Islam. Akhir sekali mati kafir. Jadi ada beberapa faktor kenapa kita tak dapat hidayah, na'udzubillah min zalik. Yang pertama sebab kita ni memang tidak mesra dengan kebenaran. Memang kita sebati dengan kesalahan, dosa. Kita tak rasa bersalah, dan kemudian kita meletakkan pergantungan kepentingan hidup kita lebih besar daripada prinsip iman. Maka Allah tak bagi hidayah kepada orang macam tu. Falan yahtadu idzan abada, dan mereka tidak sekali-kali beroleh hidayah selama-lamanya. Falan, Allah gunakan perkataan falan, iaitu mereka tidak sekali-kali sampai bila-bila. Sampai bila-bila Allah dah tak bagi hidayah, kerana bermula daripada sikap mereka yang terlebih dahulu memang tidak mesra dengan hidayah, tidak mesra dengan kebaikan. Baik, jadi ayat 57 ni cerita berkenaan orang degil. Mudah-mudahan kita terpelihara daripada kedegilan. Sebabkan itu dalam satu hadis Nabi katakan semua orang masuk syurga melainkan orang yang aba. Orang yang aba ni orang yang degil. Kekufuran iblis pun mula aba wastakbara fakana minal kafirin. Degil, rentetan daripada degil itu angkuh. Macam dalam permulaan tadi kita dah ceritakan alasan-alasan orang yang angkuh untuk menolak nasihat. Fakana minal kafirin, iblis jadi kafir. Baik, jadi rasa sekarang itu sahaja untuk kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.